Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Profesor Izham dan rakan-rakan sekalian. Saya Fatin Atirah binti Muhammad Hanafiah akan membentangkan kertas konsep individu iaitu perubahan kurikulum pendidikan latihan perguruan berasaskan keperluan guru. Track kepada kertas konsep ini ialah bertujuan untuk membincangkan mengenai perubahan kurikulum pendidikan latihan perguruan berasaskan keperluan guru, iaitu terdapat 5 bidang keperluan utama yang ingin dikuasai oleh guru pelatih, iaitu latihan bimbingan dalam pendidikan khas, latihan dalam pengendalian peperiksaan, latihan dalam mengendalikan bahan teknologi, latihan terhadap pembangunan diri dan latihan dalam penguasaan bidang mata pelajaran. Kertas konsep ini diharap dapat memberi garis panduan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dalam merancang kurikulum berdasarkan keperluan guru, membantu dalam melaksanakan latihan pembangunan profesional dengan lebih berkesan, membantu pentadbir mengenal pasti keperluan dan latihan guru di sekolah, memberi peluang kepada guru menunjukkan kemahiran melaksanakan PDPC dengan lebih yakin, serta membantu melahirkan murid yang lebih berkualiti berpandukan guru yang berkemahiran tinggi. Seterusnya ialah pengenalan. Guru pelatih merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualiti. Namun begitu, realiti sekarang kita dapati bahawa cikgu-cikgu di sekolah tidak mempunyai kompetensi yang sepatutnya. Dan selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPN telah menetapkan satu penambahbaikan dalam praktikum bagi memastikan hala tuju pendidikan di Malaysia untuk memantapkan kurikulum IPG. Dan pendidikan serta latihan keguruan ini telah diperuntukkan bagi guru pelatih yang telah mempelajari dan menguasai pembelajaran pedagogi, iaitu dalam sama ada teori ataupun amali. Seterusnya ialah saya akan membincangkan mengenai teori dan model di dalam kertas konsep ini, iaitu teori perubahan Lewin pada tahun 1958. Terdapat 3 peringkat perubahan dalam teori ini, iaitu yang pertama pencairan semula, pergerakan dan yang ketiga pembekuan. Okey, yang pertama ialah pencairan, iaitu di mana berlaku kesedaran terhadap situasi semasa. Adakah ia berkaitan dengan struktur yang tidak betul, ataupun ada kemahiran yang tidak sesuai, ataupun semangat kerja yang rendah. Peringkat kedua ialah peralihan, di mana apabila berlakunya penstrukturan semula ni, kita akan dapat lihat sama ada terdapat perubahan terhadap nilai ataupun tingkah laku ataupun sikap di dalam diri individu. Yang ketiga, pembekuan semula adalah berkaitan dengan attitude yang baru, di mana ia akan dibekukan dan menjadi sebahagian daripada organisasi. Sebenarnya benda ini hanyalah bersifat sementara. Macam mana seseorang itu dapat memastikan kelangsungan tingkah laku baru itu bergantung kepada diri masing-masing. Model yang terlibat dalam pembentukan sesuatu kurikulum ialah model proses Hilda Tabah 1992. Terdapat 7 peringkat di dalam pembentukan model ini. Ketujuh-tujuh proses ini adalah amat penting bagi memastikan suatu kurikulum itu dapat dibina dengan berkesan. Seterusnya ialah kajian literatur. Yang pertama, kajian mendapati kebanyakan daripada perubahan ini berlaku secara sedikit demi sedikit tanpa mengira secara keseluruhan. Kajian literatur seterusnya mengatakan bahawa sebarang pendekatan terhadap pengurusan perubahan ini sebenarnya perlulah mengambil kira kekuatan sesuatu jabatan ataupun organisasi sekolah dan isu berkenaan perubahan yang dicadangkan. Antara dua kawasan perhatian utama yang patut dititik beratkan dalam pengurusan kurikulum ini haruslah berkenaan dengan konten ataupun isi kandungan kursus dan juga pelajar berkenaan. Kajian literatur Endau 2008 telah mengatakan bahawa semasa pelaksanaan, ejen perubahan perlu memberikan perhatian berterusan kepada kumpulan pengurusan yang memikul tanggungjawab untuk menguruskan perubahan. Yang terakhir ialah pelbagai tahap fungsi kurikulum termasuk negeri, daerah, sekolah dan kelas perlu sebenarnya menunjukkan konsep dan operasi yang konsisten, kerana untuk proses perubahan itu berlaku memerlukan satu keadaan yang harmoni dalam kalangan pemegang berkepentingan ataupun stakeholders tersebut.
Kemudian saya akan membincangkan mengenai dapatan kajian kedua-dua artikel yang telah dibaca. Okey, yang pertama dapatan kajian artikel 1 iaitu seperti yang dapat dilihat di dalam slide. 10 tema ini telah dimasukkan ke dalam soal selidik yang telah diedarkan kepada guru pendidik, guru pelatih dan juga ketua jabatan. Kita dapat lihat bahawa ketua jabatan bersetuju dengan semua benda ataupun proses yang telah berlaku ini. Namun begitu, dari segi guru pelatih dan juga guru pendidik, mereka berpendapat bahawa mereka tidak mendapat maklumat yang secukupnya terhadap proses ini. Tabel 2 ini telah membincangkan mengenai keperluan guru yang berkaitan dengan isi kandungan secara general. Mengikut data yang dapat dilihat di dalam jadual 2 tersebut, terdapat 5 bidang ataupun kategori keperluan guru yang tertinggi, dan kelima-lima bidang ini amatlah penting kepada guru-guru pelatih kerana ia akan membantu mereka untuk pengajaran mereka di sekolah pada masa akan datang. Kemudian saya akan membincangkan mengenai dapatan kajian berdasarkan kedua-dua artikel yang telah saya baca. 3 perkara penting ataupun elemen yang penting mengenai perubahan suatu kurikulum. Yang pertama, kita dapat lihat guru pelatih dan guru pendidik kurang terlibat dengan proses perubahan. Dan hal ini telah menyebabkan kurangnya maklumat yang cukup mengenai perubahan yang telah berlaku. Kajian juga telah mendapati bahawa terdapatnya ruang dan lompong antara maklumat sesuatu perubahan, dan hal ini telah menyebabkan kegagalan dalam mengutarakan kebimbangan mengenai sesuatu perubahan tersebut. Dan hal ini telah menimbulkan sikap tidak peduli serta timbul isu innovation fatigue ataupun lebih dikenali sebagai bebanan kerja lebih tetapi kekurangan sumber dan bahan. Laporan juga mengatakan bahawa terdapatnya keperluan tinggi latihan mengenai topik yang sebenarnya tidak diajar di dalam kursus pendidikan. Maksudnya kat sini semua kursus yang dihadiri oleh guru-guru sebenarnya tidak memberi ilmu yang cukup untuk dibekalkan kepada guru pelatih ataupun guru pendidik. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai isu-isu di Malaysia berkaitan dengan perubahan. Yang pertama ialah isu perubahan polisi PPSMI ataupun pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di dalam bahasa Inggeris, di mana keadaan ini telah memberi satu kesukaran kepada murid-murid kita yang kurang menguasai bahasa Inggeris. Pada masa yang sama, guru-guru yang kurang mahir dalam bahasa Inggeris ini juga akan menghadapi situasi di mana mereka tidak dapat menyampaikan ilmu dengan baik. Isu yang kedua adalah berkenaan dengan perangkaan kurikulum yang sepatutnya harus bersifat futuristik, di samping memberi penekanan kepada pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Seperti yang kita tahu, dalam era globalisasi kini, rakyat-rakyat Malaysia ini sepatutnya dibekalkan dengan ilmu kemahiran yang lebih supaya mereka dapat bersaing dengan dunia luar. Dan isu yang ketiga ialah mengenai bahagian pendidikan guru ataupun BPG, di mana mereka ni masih lagi menggunakan pendekatan yang tidak efektif dalam memperkasakan guru kerana program dan modul sedia ada ni tidak menepati mana-mana proses kualiti dan tidak diuruskan dengan cara sistematik. Sebab itulah kita dapat lihat kursus-kursus yang cikgu-cikgu hadiri pada zaman sekarang ni tidak menepati apa yang sebenarnya mereka perlukan di sekolah. Kemudian ialah implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia daripada aspek perubahan. Yang pertama iaitu dari segi dasar, pihak yang berkepentingan dapat merancang kurikulum berdasarkan keperluan guru, dan diharap daripada sini pihak kepentingan itu dapat menilai balik kurikulum dan merancang berdasarkan keperluan yang telah saya nyatakan tadi. Ialah dari segi aspek latihan, supaya dapat membantu dalam melaksanakan latihan pembangunan profesional dengan lebih berkasar dengan mengambil kira aspek-aspek keperluan yang telah saya nyatakan tadi. Yang ketiga, dari segi pihak pentadbir juga, ini dapat membahagikan tugas mengikut keperluan dan latihan guru di sekolah. Apa yang guru tu belajar, apa yang guru tu timba ilmu, diharap dapat mereka gunakan di sekolah. Dari aspek guru pula, diharap dapat menunjukkan kemahiran melaksanakan PDPC dengan lebih yakin. Apabila mereka dapat ilmu yang sepatutnya laras dengan keperluan dan kehendak mereka, mereka dapat semangat yang baru untuk mengajar dengan lebih yakin dan dapat menyampaikan ilmu dengan baik kepada para
murid ataupun pelajar. Daripada aspek murid pula, hal ini dapat membantu melahirkan murid yang lebih berkualiti berpandukan guru yang berkemahiran tinggi. Kesimpulan yang dapat kita buat daripada kertas konsep ini ialah betapa pentingnya bidang ilmu pengetahuan yang selaras dengan keperluan dan kehendak semasa. Dan antara usaha yang boleh dilakukan oleh pembuat dasar ini adalah dengan membuat soal selidik keperluan guru di sekolah dalam pelbagai aspek. Mereka juga perlu mengenal pasti bidang kekuatan dan kelemahan guru pelatih dan guru yang berkhidmat di sekolah. Hal ini juga akan membantu kerajaan untuk membina dasar kurikulum dengan kandungan yang sesuai supaya mereka dapat menggunakan ilmu-ilmu yang mereka pelajari ini pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.